Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Kita muka surat 246. Katanya, kami riwayatkan dalam Sunan Abu Dawud daripada Auf bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memutuskan sengketa antara dua orang yang kalah dalam perkara tersebut ketika pergi mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah ta'ala yalumu 'alal 'ajz walakin 'alayka bil kais fa idza ghadabaka amrun faqul hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencela kelemahan. Kamu harus terus berusaha. Apabila kamu ditimpa sesuatu yang kamu tidak suka, maka ucapkanlah, cukuplah Allah bagiku dan dia adalah sebaik-baik penolong. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Nawawi meletakkan hadis yang kita baca ni di bawah tajuk zikir ketika mendapati sesuatu yang tidak disukai. Okey, cerita dia lagu mana untuk kita faham hadis ini. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berlaku dua orang lelaki. Yang mana seorang lelaki, kita katakanlah hak lelaki yang pertama kita letak si A, lelaki yang kedua si B. Lelaki yang pertama dia telah mendakwa bahawasanya barang yang ada di dalam tangan si B adalah miliknya. Sekarang ni si B ada barang, jadi si A dia dakwa bahawasanya barang yang ada dalam tangan si B adalah miliknya. Dia apabila kita dakwa benda yang menyalahi zahir, itu menyalahi zahir itu barang hak yang ada tangan orang, tiba-tiba kita dakwa milik kita, maka dia ada proses di sana. Dia ada proses. Bagaimanakah proses dia, cara dia? Okey, cara dia adalah bawa kes tersebut kepada pemimpin, qadi, kepada hakim. Di zaman Rasulullah, bawa kes tersebut berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila bawa kes tersebut berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah akan minta daripada orang yang mendakwa. Okey, A dia telah mendakwa bahawasanya barang yang ada dalam tangan si B adalah barang dia. Baik, maka apabila dibawa kes tersebut kepada Rasulullah, maka Rasul tanya si A, mana bukti, mana saksi? Mana saksi? Jadi kalau tak ada saksi, maka Nabi SAW akan menghukum secara zahir bahawasanya barang tersebut adalah milik kepada si B. Baik, kita dalam kaedah kita di sana ada hadis, kata Nabi SAW, "Lau yu'tan nas bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum." Andai kata semata-mata seorang itu mendakwa bahawasanya ni barang dia, ataupun kumpulan ni telah bunuh keluarga dia, semata-mata ada orang dakwa begitu, terus kita beri dengan sebab dakwaan dia,
maka kita akan dapati ramai lah orang pakat dakwa. Orang ni dakwa harta dia, orang ni dakwa darah ni, orang ni bunuh keluarga dia untuk dia mendapat diat daripada kumpulan tersebut. Pakat dakwa belaka lah. Maka kata Rasul dia, lakinil bayyinatu 'alal mudda'i. Orang yang mendakwa mesti kena datangkan bayyinah, keterangan dan saksi. Mesti kena datangkan saksi. Wal yaminu 'ala man ankar. Manakala orang yang engkar, dia mesti kena bersumpah. Baik, okey, kita cover proses secara ringkas aja. Sekarang ni si A mendakwa barang yang ada pada tangan si B adalah barang dia. Dibawa kes tersebut kepada Rasulullah. Kita sebagai hakim, kita tidak tahu benda yang tersembunyi. Kita tidak tahu benda yang gaib. Kita hanya hukum secara zahir sahaja. Kita hukum secara zahir. Apabila kita hukum secara zahir, selesai ada bahagian kita. Hakikat mungkin betul, mungkin tidak, tu kita tak tahu. Kita tidak dituntut tidak dituntut melakukan benda yang tidak mungkin ataupun tidak mampu untuk kita lakukannya. Baik, maka Rasul minta kepada si A datangkan saksi. Tiba-tiba si A tidak datangkan saksi, maka diberikan kepada si B untuk bersumpah. Baik, akhirnya si B memilih untuk bersumpah. Jadi bermakna barang tersebut kekal menjadi milik si B. Jadi si A saat itu, apabila dia saat itu tak dapat benda, di sisi dia barang tu barang, di sisi dia barang yang ada pada si B adalah barang dia, maka dia ucap lagu mana? Dia kata hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dia ucap gitu, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Allah Ta'ala mencukupi bagiku dan Allah Ta'ala adalah sebaik-baik wakil. Jadi lepas daripada Rasulullah memutuskan bahawasanya barang saat itu adalah milik si B, maka si A katakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Rasul dengar. Apabila Rasul dengar, Rasul pun suruh sahabat panggil semula orang tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yalumu 'alal 'ajz. Allah Subhanahu taala mencela di atas lemah. Maksud lemah di sini adalah mung tidak mengambil langkah berhati-hati, benda tu dicela oleh Allah. Kalau sekiranya betul barang masa memberi kepada dia, mesti kena ada saksi. Jadi kecuaian daripadamu mendatangkan saksi, kecuaian daripadamu meletakkan bukti, ni kecuaian daripadamu. Jadi Allah Ta'ala mencela di atas lemah. Lemah di sini maksudnya adalah dia tidak berhati-hati dalam tindakan dia. Allah Ta'ala cela perkara tersebut. Jadi kita apa jua perkara, benda yang kita nak buat, mesti kita kena mengambil langkah berhati-hati. Itu adalah perintah daripada agama kita. Baik, kata Nabi SAW, lakin alaika bil kais. Tapi mu kena bersikap berhati-hati. Itu tuntutan daripada agama. Lepas daripada mu ngambil langkah berhati-hati, dah buat comel dah, tiba-tiba fa idza ghadabaka amru, kalah juga mu. Maksudnya keputusan tidak berpihak daripada mu, ketika tu barulah mu kata faqul hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi ketika mu tidak ambil langkah berhati-hati, mu kecuaian daripada mu, tiba-tiba keputusan tidak berpihak kepada mu, mu kata hasbiyallah wa ni'mal wakil, itu bukan benda yang comel sebenarnya. Allah Ta'ala tak suka benda gitu. Tuntutan ucapan hasbiyallah wa ni'mal wakil ketika kita mendapati sesuatu yang kita tidak suka adalah setelah daripada kita telah mengambil langkah berhati-hati. Kita buat belaka dah, tapi akhirnya keputusan tidak berpihak kepada kita, dapat keputusan benda yang kita tidak suka, barulah sunat kita kata hasbiyallah wa ni'mal wakil. Tu nak cerita. Jadi kita fahamlah maksud daripada hadis ini. Maka Imam Nawawi pula nak cerita pula makna al-kaisu dalam hadis ni, walakin alaika bil kais. Makna dia kais, perkataan al-kais dengan huruf kaf fathah macam bagi datar, dan ya sukun ya mati, memiliki beberapa makna. Di antaranya adalah perlahan-lahan. Maknanya dalam konteks ini, kami harus terus berusaha dengan perlahan-lahan sehingga kamu dapat terus melakukannya. Wallahu a'lam. Maksudnya kamu harus terus berusaha dengan perlahan-lahan sehingga kamu dapat terus melakukannya. Wallahu a'lam. Dia maksud yang macam kita cerita tadi lah. Zikir ketika berasa kepayahan mengerjakan sesuatu. Allah, kadang-kadang kita buat sesuatu payah. Okey, benda kita buat sesuatu payah.
Kita ambil kadang-kadang contoh, kita nak ngapa, ini contoh ngapa hadis ke, ngapa Quran ke, ngapa doa tertentu, Allah payah nak ingat. Okey, satu. Ataupun kita urusan kita, urusan kita nak pergi Mekah, Allah payah weh. Okey, kita baca doa ni. Ataupun urusan kita nak nikah, sebagai contoh, hak tak ada isteri lagi nak nikah. Baik, ni urusan baca doa ni ketika menghadapi kesulitan, kesusahan. Benda nak daftar dia lagi, pekerjaan, oh payah weh, macam-macam. Mai tak ada kabel mana ni, jadi payah sikit. Ia berbeza dengan orang ada kabel. Betul tak gitu? Kena percaya kabel. Dia hak ada kabel, dia kuat sikit. Sungguh. Kalau tak ada kabel, ia lambat sikit. Jadi payah. Gana? Awak contoh. Nak naik ke taraf masjid payah sangat. Kabel apa nak kuat mana kali. Baik. Jadi kabel kuat dah. Dak warna dak kena pasang tu warna dak tahu. Dak boleh juga nak tukar daripada masjid surau kepada masjid. Masjid dah. Maksudnya nak buat Jumaat. Jadi payah. Okey, sebenarnya ada doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Baik, kita ia benda yang payah. Apabila kita baca doa, sebenarnya pada hakikat berjaya dah. Berjaya dah sebenarnya apabila kita baca doa. Walaupun benda yang kita nak tidak tercapai. Walaupun benda yang kita nak tidak tercapai. Kerana kita kena ingat Allah Subhanahu wa taala telah berjanji dalam Al-Quran Karim, "Ud'uni astajib lakum." Mu berdoa kepada aku, nescaya aku perkenan kepada kamu. Mu doa aku kenal. Cuma Allah Ta'ala perkenang, Allah Ta'ala bagi kepada kita benda yang kita doa ni. Kadang-kadang dia bagi benda yang kita minta. Kadang-kadang bukan dia bagi kepada kita benda yang kita minta, bukan dia bagi benda yang lain. Antaranya yang disebut oleh Rasulullah adalah Allah Ta'ala paling daripada kita fitnah, kesusahan, sesuai dengan apa yang kita doa, beri benda lain. Ataupun Allah Ta'ala bagi perkara tersebut di akhirat nanti. Orang yang minta daripada Allah ketika menghadapi kesulitan, pada hakikatnya Allah Ta'ala bagi dah kepada dia. Pada hakikatnya begitu. Sebab itulah Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dia sebut dalam kitab hikam, dia kata mata fataha laka babal fahmi fil man'i adal man'u 'ainal 'ata. Bila mana Allah Ta'ala buka kepadamu pintu mu faham sebab benda Allah Ta'ala buat gini kepadamu, sebab benda Allah Ta'ala buat gini. Baik, sebenarnya Allah apabila mu faham, Allah Ta'ala buka kepadamu pintu mu faham, Allah Ta'ala tidak beri kepadamu, sebenarnya itu adalah pemberian. Tidak beri itu sebenarnya adalah pemberian ketika mu faham. Kenapa Allah Ta'ala tidak beri kepadamu? Baik, dalam perkataan hikmah yang lain, Imam Ibn Athaillah As-Sakandari menyebut, jangan sekali-kali lambat pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepadamu setelah daripada sentiasa berdoa menyebabkan kamu putus asa. Jangan. Sebab dia kerana Allah Taala telah menjamin kepadamu untuk memberi kepadamu mengikut apa yang dia pilih untukmu, bukan mengikut apa yang kita pilih untuk diri kita, dan mengikut waktu yang dia kehendak, bukan mengikut waktu yang kita kehendak. Memang kita kalau boleh minta hari ni esok, bukan esok nak lalu kita, tapi Allah Ta'ala beri kepada kita benda yang Allah Ta'ala kehendak, bukan benda yang kita kehendak. Sebab kita kena tahu kita hamba, Allah Ta'ala adalah Tuhan. Kita minta lain daripada kita ajar Tuhan. Lain tu, kita kena beza di antara minta dengan ajar. Kita hamba, kita tak boleh nak ajar Tuhan, kita kena minta. Jadi kita kena jaga adab-adab kita minta. Jadi Allah Ta'ala bagi kepada kita sesuai dengan apa yang dia kehendak untuk kita, bukan sesuai dengan apa yang kita kehendak untuk diri kita, dan sesuai dengan waktu yang dia pilih untuk diri kita, bukan mengikut waktu yang kita pilih untuk diri kita. Tapi bagi orang yang minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya dia telah memperolehi benda yang dia nak. Itu begitu hakikatnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita tengok zikir ketika berasa kepayahan mengerjakan sesuatu. Jadi banyak kita nak benda ni kita nak buat payah, benda ni kita nak buat payah, kadang-kadang benda ni buat payah. Okey, baca doa ni. Kami riwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ni sebenarnya doa yang Rasulullah ajar, dan biasanya hamba baca doa ni sebelum daripada kita nak kuliah kan, supaya Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan untuk kita. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak permudahkan untuk kita, kita nak cakap tak boleh. Sungguh kita nak cakap, kadang-kadang maklumat penuh dalam pada, sebab kita baca, kita tengok, tapi nak kabur korang saat itu kadang-kadang tidak tersusung, kadang-kadang tak tubik. Kalau sekiranya tidak ada pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam yang kita buat contoh sebelum daripada ni lah, 2 minggu lepas kita buat contoh. Kadang-kadang kita ingat ada ayat Quran, tiba-tiba orang tolak depan, molek ada masuk surah lain, tubik kat surah lain. Jangan main. Baik, masuk surah lain, tubik surah lain. Kalau dah ingat tu boleh tahan. Ada setengah gitu, masuk surah lain, tubik surah lain. Sudahlah, kat mana nak bertiman ni. Jadi gitu. Jadi maksudnya kita kena sentiasa bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bergantung kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala tidak sia-siakan dia. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi pertolongan kepada dia. Okey, tengok doa. Doanya lagu mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya Allah, makna dia ya Allah, Allahumma makna ya Allah, la sahla illa ma ja'altahu sahla. Tidak ada kemudahan selain yang engkau jadikan mudah. Sebenarnya tidak ada mudah melainkan benda yang Allah Taala jadikan mudah. Dan engkau menjadikan kesusahan itu mudah jika engkau kehendaki. Jadi apabila jika nak ya Allah, ni serah kepada kehendakmu ya Allah, benda yang payah lagu mana pun boleh jadi mudah. Jadi ni di antara doa yang comel kita baca ketika kita menghadapi kesusahan dan kesulitan. Baik, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Dan hak comel lagi masa kita baca tu kita ingat, kerana Allah Ta'ala tidak terima daripada doa seorang hamba sekiranya dia lalai. Jadi biar kita faham apa makna dia. Allahumma mudah dah. Allahumma ya Allah. Tu ya Allah. La ni makna tidak. Sahla ni tiada ada mudah. Illa ma ja'altahu sahla, melainkan perkara yang Allah Ta'ala jadi mudah. Mudah ni benda yang Allah Ta'ala bagi, anugerah pemberian daripada Allah. Tidak ada kemudahan melainkan Allah Ta'ala yang jadikan perkara tersebut mudah. Wa anta taj'alul hazna, antamu ya Allah, taj'alu menjadikan al-hazna, perkara yang susah saat itu, insyi'ta jika mu kehendaklah, tu serah kepada kehendakmu ya Allah, menjadikan perkara yang susah saat itu sahla sebagai mudah. Sahal makna mudah, hazn makna payah. Mudah je. Baik. Jadi balik ngapal lalu doa ni. Payah nak ingat, baca doa ni. Payah nak ingat ngapal, baca doa ni, tengok, insya-Allah ingat. Baik. Setengahnya zikir ketika kepayahan mencari nafkah. Ni orang mari kita duduk ali ustaz ataupun kita Tok Iman, Tok Bilal, orang kaki masjid ni, ada orang kadang-kadang orang jumpa tanya warna payah, hamba buat kerja tu tak jadi, buat kerja ni tak jadi, nega likut waktu tak jadi, hak ni tak jadi. Baik, kita nak ajar warna ke dia? Okey, kita suruh dia berusaha. Satu, memang dituntut dia berusaha. Lepas tu perbaiki kesilapan. Baik, adalah benda-benda lain. Dan antara hak yang perlu kita ajar kepada dia adalah doa. Hak yang Rasulullah ajar. Ni doa bagi orang hak yang payah mencari nafkah. Kami riwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yamna'u ahadukum idza 'asura 'alaihi amru ma'ishatihi an yaqula idza kharaja min baitihi bismillah 'ala nafsi wa mali wa dini Allahumma raddini biqada'ik wa barik li fi ma qaddara li hatta la uhibba ta'jila ma akhart wala ta'khir ma ajjalt." Maksudnya, apakah yang mencegah, yang menghalang salah seorang daripada kamu apabila kepayahan mencari nafkah untuk membaca doa ketika keluar rumah? Dibaca doa ni ketika keluar rumah kalau sekiranya dirasa payah untuk mencari nafkah. Baik, dibaca doa dia, bismillahi ala nafsi wa mali wa dini Allahumma raddini biqada'ik Allah wa barik li fi ma qaddara li hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalt. Maksudnya adalah dengan menyebut nama Allah atas diriku, hartaku dan agamaku. Kita baca dengan nama Allah atas diri kita, dengan nama Allah
di atas harta kita, dengan nama Allah di atas agama kita. Jadi apabila kita baca nama Allah di atas diri kita, harta kita, agama kita, maka ketiga-tiga perkara tersebut akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita telah kita telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung untuk diri kita, agama kita dan harta kita. Baik. Lepas tu, ya Allah, jadikanlah aku redha dengan ketentuan. Ni hak yang sebenarnya besar ni. Ni sebenarnya besar redha dengan ketentuan Allah. Ni hak yang paling besar. Hak paling besarnya apabila Allah Taala bagi perasaan redha dalam hati seorang hamba terhadap apa jua ketentuan Allah, itu sebenarnya kekayaan yang hakiki yang dimiliki oleh dia. Tapi kalau Allah Taala tidak bagi keredaan dalam hati, kerugian sedikit, keuntungan lebih banyak lagi. Dia rasa buat apalah Allah Ta'ala buat gini ke aku, buat apalah Allah Ta'ala buat gini ke aku, benda lah salah aku, padahal banyak lagi benda lain yang dia dapat. Banyak lagi. Allah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu, dan berkatilah bagiku apa hak yang telah ditakdirkan kepadaku. Jadi benda hak yang ditakdirkan kepadaku, hak yang aku dapat, minta Allah Ta'ala beri keberkatan. Sehingga aku tidak sampai mengharapkan, mempercepatkan akan apa yang engkau lambatkan. Kadang-kadang benda tu Allah Ta'ala nak bagi, akan datang, tapi kita ni gaduh untuk dapat benda yang Allah Ta'ala nak bagi akan datang. Lepas tu, dan melambatkan apa yang engkau segerakan. Sehingga aku tidaklah suka dapat segera benda yang mung ingin lambatkan, dan melambatkan benda yang ingin mung segerakan. Kadang-kadang benda Allah Ta'ala nak bagi selalu kepada kita, kadang-kadang Allah Ta'ala nak bagi akan datang. Baik, tak kira lah benda Allah Ta'ala nak bagi selalu ke, nak bagi akan datang ke, kita gembira, kita redha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni payah payah. Ada orang, baik, ada orang jenis kerek beranak. Kita contoh gitu, hak kerek beranak. Hak kerek beranak, siapa Allah apa subuh sangat. Sebenarnya benda yang paling penting adalah kita redha dengan apa yang Allah Ta'ala letakkan kepada kita. Baik, waktu Allah Ta'ala telah segerakan bagi kepada kita. Masa tu, masa ramai anak tu, masa kecil tu, memanglah tengok rumah satu macam kapal coh lah, korban lana sekali, boleh anak lelaki pula, Allah. Lepas tu tengah anak kurang seorang pula macam anak lelaki juga, Allah, susahnya. Tapi dah besar kok, dia pula senang. Dah anak ramai. Ada setengah orang 5-6 tahun nikah tak boleh anak lagi. Dak cakap makan ubat macam-macam, buat belaka, dak boleh juga. Duduk 10 tahun baru boleh anak. Maksudnya ada orang yang Allah Ta'ala bagi segera, ada orang yang Allah Ta'ala bagi lambat. Okey, itu contoh anak. Sama juga dengan contoh benda-benda lain. Apa yang penting bagi kita adalah kita redha dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kepada kita. Tengok, dia katakan dia, sehingga aku tidak suka benda menyegerakan benda yang melewatkan kepada aku, ataupun mempercepatkan melewatkan benda yang ingin segerakan kepada aku. Baik, tengok, minta Allah Ta'ala berkati pada benda yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir menolak bencana, menolak musibah. Apabila kita ditimpa musibah, benda yang perlu kita ataupun bendakah zikir yang kita dapat menolak daripada ditimpa musibah. Okey, kami riwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma an'ama Allah azza wa jalla ala 'abdin ni'matan fi ahlin wa malin wa walad faqala ma syaa Allah la quwwata illa billah fayara fiha afatan dunal maut." Tidaklah Allah Ta'ala memberikan kenikmatan kepada seorang hamba. Nikmat ni banyak. Tak kira nikmat benda pun. Nikmat harta ke, nikmat kesihatan ke, nikmat ilmu ke, nikmat jawatan ke, nikmat apa juga nikmat. Tidaklah Allah Ta'ala memberikan kenikmatan kepada seorang hamba dalam hal keluarga. Allah Ta'ala bagi nikmat dalam keluarga dia. Anak dia berjaya belaka, anak dia hebat belaka, orang sebut belaka nama. Okey, sebagai contoh. Nikmat dalam harta ataupun nikmat
dalam keturunan dia, sehingga bila dia dapat perkara tersebut, lepas tu lalu dia mengucapkan Masya Allah la quwwata illa billah, segalanya atas kehendak Allah, tidak ada kekuatan selain milik Allah. La quwwata illa billah, tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan daripada Allah. Tidaklah perkara tersebut lalu mendapat bencana selain daripada kematian. Maksudnya benda, maksudnya ketika dia dapat nikmat, tak kira lah nikmat benda pun, lalu dia ucap perkataan Masya Allah la quwwata illa billah, maka nikmat tersebut tidak akan ditimpa apa-apa bencana. Baik, melainkan masalah kematian tu masalah lain lah. Baik, sampai masa dah. Gitu. Tu maksudnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebahagian daripada ulama berpandangan bahawasanya kita kalau sekiranya kita ada tanaman, baik, untuk kita menjaga tanaman kita daripada rosak, maka kita baca Masya Allah la quwwata illa billah. Kita ada ternokan, untuk mengelak ternokan kita daripada mati dan seumpamanya, kita baca Masya Allah la quwwata illa billah. Tapi kalau sekiranya ditimpa kerosakan juga, mati juga, maka itu kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada kebaikan yang Allah Taala, bukan mungkin, pastinya ada kebaikan yang Allah Taala ingin bagi kepada kita tanpa kita tahu. Baik, kita baca ni Masya Allah la quwwata illa billah. Ada cerita dalam surah Al-Kahf, tak silap ingat, falaula id dakhalta jannataka qulta ma sya Allah la quwwata illa billah. Baik, okey, dia menceritakan tuan kepada kebun. Tuan kepada kebun diperintah untuk mengatakan benda Masya Allah la quwwata illa billah. Baik, apa jua nikmat yang kita dapat, kita baca Masya Allah la quwwata illa billah. Jadi supaya nikmat yang kita dapat tu kita kembali kepada Allah. Masya Allah, mana benda Masya Allah? Masya Allah ni segala perkara itu adalah segala perkara yang telah dikehendaki oleh Allah tu Masya Allah. Segala perkara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala ia berlaku, dia terjadi. Jadi benda yang kita dapat ni adalah perkara yang Allah Taala kehendaki. La quwwata illa billah, tidak ada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Kita tak ada sikap pun. Ni benda kembali kepada Allah. Ni penting sebenarnya. Apa jua nikmat yang Allah Taala kita bagi kepada kita, jangan sekali-kali ada sifat ujub, jangan sekali-kali ada sifat riak. Kita kena kembalikan nikmat tersebut kepada Allah, barulah terjaga nikmat itu. Kalau kita tidak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat yang kita dapat, kita bangga, maka dia akan hilang nikmat tersebut daripada diri kita. Cuba kita tengok Nabi Allah Sulaiman, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang Nabi Allah Sulaiman, yang mana Nabi Allah Sulaiman apabila disapa berita bahawasanya Ratu Balqis, Siti Balqis ingin datang berjumpa dengan dia, dia pun mesyuarat dengan menteri-menteri dia, mesyuarat belaka tanya, siapa yang boleh mendatangkan istana Balqis yang boleh mendatangkan wak mari ke Palestin dak sekarang? Siapa boleh? Jin Ifrit sanggup? Jin Ifrit sanggup mampu wak datang sebelum daripada Nabi Allah Sulaiman bangun daripada tempat duduk dia. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang diberi kepadanya ilmu pengetahuan daripada kitab. Cuma ulama bincang, siapakah yang dimaksud dengan lelaki ini? Dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata qala alladhi indahu ilmun minal kitab, berkata oleh seorang lelaki yang ada di sisinya pengetahuan daripada kitab. Sebagai ulama kata Allah Ta'ala ajar kepada dia Ismullahil A'zam. Apabila orang tu berdoa dengan Ismullahil A'zam, Allah Ta'ala mustajab lalu. Siapa lelaki ni? Ada orang kata lelaki ni adalah seorang lelaki yang soleh. Ada sebahagian ulama tafsir kata Nabi Allah Sulaiman sendiri. Dia kata mana? Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku mampu mendatangkan istana sebelum daripada kelip mata. Oh, hebat Allah Ta'ala. Ni cerita dalam Quran, bukan cerita dongeng. Ni bukan Maharaja Lawak Ni cerita dalam Quran ni, cerita hak yang benar ni, cerita hak yang betul ni. Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala cerita benda di dalam Quran, falamma ra'ahu mustaqirran indahu, apabila melihat istana ada dah depan dia, maka ketika tu tengok apa ucapan
Nabi Allah Sulaiman, qala hadza min fadli rabbi. Ini sebenarnya adalah daripada anugerah Tuhanku. Hadza min fadli rabbi. Ini sebenarnya adalah anugerah Tuhanku. Tengok kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia liyabluwani aashkuru am akfur. Kerana Allah Taala nak cuba aku, nak uji aku, adakah aku bersyukur ataupun aku kufur. Aku tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Orang yang bersyukur kepada Allah Taala ketika Allah Taala bagi nikmat, sebenarnya dia telah berterima kasih, bersyukur untuk diri dia sendiri. Manfaat kembali kepada diri dia sendiri. Sebab Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nikmat kepada dia apabila dia bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Sekiranya bersyukur, Allah Taala akan tambah lagi. Tapi katanya wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Tapi kalau orang tu kufur, orang tu tidak bersyukur di atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi, maka Allah Taala Tuhanku yang maha kaya, sedikit pun tidak berhajat kepada dia. Dan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha karim, maha mulia lagi maha pemurah. Baik, jadi apa jua nikmat yang Allah Taala bagi, jangan kita ada sifat sombong, jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali kita ada sifat sombong. Bahkan kita kena bersyukur kepada Allah dan kembalikan nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya zikir ketika mendapat musibah. Allah, musibah ni adalah benda yang menyusahkan kita. Benda yang menyusahkan kita. Tak kira lah apa jua benda yang menyusahkan kita, itu dinamakan sebagai musibah. Dan di sana ada zikir. Apabila kita ditimpa musibah, ada zikir yang dituntut oleh agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa basyiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maksudnya, dan khabarkanlah berita gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang sabar. Berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Allah Ta'ala perintahkan kepada Rasulullah supaya kabar berita gembira kepada orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila ditimpa musibah, dia ucap inna lillah, sesungguhnya kami ni milik bagi Allah. Usah bukan hanya dalam nikmat saja dikembali kepada Allah, sama juga ketika musibah, ketika senang, ketika susah, dikembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik bagi Allah, milik Allah kita ni. Baik. Jadi apa musibah yang menimpa kita datang daripada Allah, kita kena redha sebab kita milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita akan kembali kepada Allah, maka Allah Taala akan membalas segala apa yang kita buat. Kalau kita buat benda yang baik, maka akan dibalas dengan perkara yang baik. Kalau sebaliknya, balasan juga sebaliknya. Baik. Maka kata dia, maka itulah yang mendapat keberkatan. Orang saat ni mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat daripada Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. Jadi apabila ditimpa musibah, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Biasanya kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kita guna ketika orang mati. Tapi dia bukan khusus untuk matilah. Bab-bab lain pun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni sebenarnya kena khabar juga kepada masyarakat ni. Takut tidak faham. Kita orang sakit inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kata nak mati lagi. Tak tidak faham tu. Tu kita kena khabar kepada masyarakat benda-benda lagu ni. Allah sedihnya kita ayat sakit, dia faham innalillah lalu macam doa mati pula. Bukan innalillah doa mati. Ini benda sebenarnya benda kena khabar kepada masyarakat. Kadang-kadang tidak faham. Jadi tak faham tu, jadi ikut dan kalian. Innalillah wa inna ilaihi raji'un bukan diucapkan hanya untuk orang mati. Bahkan setiap musibah yang menimpa, sama ada mati, sakit, kehilangan benda, dan kira lah benda kita kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un, apabila ditimpa musibah dapat pahala. Itu tuntutan daripada agama. Baik. Seterusnya kami riwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyastarji' ahadukum fi kulli shay'in hatta fi shis'i da'li
fi shis'i na'li fa innaha minal masaib. Salah seorang daripada kamu hendaklah beristirja'. Istirja' ni adalah ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan kita kan tahlil. Tahlil ni mana benda? Ucapan la ilaha illallah. Tasbih, ucapan subhanallah. Benda takbir, Allahu akbar. Hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Baik, benda lagi istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu. Baik. Jadi hendaklah seorang daripada kamu hendaklah beristirja', diucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un terhadap segala bentuk musibah yang menimpa dia, walaupun cuma tali selipar yang putus. Tali selipar putus musibah kau. Baik. Putus pula tali selipar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab hal itu juga merupakan musibah. Kata shis' dalam hadis itu ada perkataan shis'un, shis'un dengan huruf shin, kasrah dan sin sukun bermakna salah satu daripada tali selipar. Baik. Katanya lagi zikir ketika memiliki hutang. Yalah, selipar dah kita pergi bandar pakai selipar putus. Putus. Nak wan ni putus. Jalan kaki ayam sebelah, lipas kat sebelah. Hukum dia makruh sebab Rasul larang. Jadi kalau nak pakai belaka dua, kalau tak mau pakai pecah belaka dulu. Jadi kalau berlipat putus pecah belaka dulu. Jalan kaki ayam. Orang pun tengok apa kaki ayam, malu pula kita. Mari subang pula datang kepala. Jadi kamu sibah tu kan. Kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Allah. Tapi jangan pergi bahan lipat orang pula. Lipat kita putus, tengok masjid banyak lipat bahan dulu lah. Karang mari atas. Kawan ni pula hilang lipat. Ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un pula. Baik. Zikir ketika memiliki hutang dan tidak sanggup. Tidak sanggup ni tidak mampu untuk membayar. Bukan tidak sanggup ni pandai hutang tapi tak mau bayar. Tidak, bukan. Tidak sanggup ni tidak mampu untuk membayar. Kadang-kadang masa kita berhutang tu memang kita, perniagaan kita tengah melonjak naik. Sampai masa nak bayar tu menjunang jatuh. Tak mampu nak bayar. Sebenarnya di sana ada doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Dan bukan satu doa, ada beberapa doa. Cuba kita tengok ni doa ni dulu. Dia ada doa lain lagi yang tidak disebut oleh Imam Nawawi dalam bab ni. Katanya kami meriwayatkan dalam kitab At-Tirmizi daripada Ali bahawa seorang mukatab, hamba yang membeli kemerdekaan dirinya. Dia mukatab ni dia merujuk kepada hamba. Okey, kita cerita sikit bab hamba. Ni tak ada hamba. Biar ada pengetahuan kita tentang hamba. Dulu ada hamba. Orang tanya dah hamba tu mana boleh jadi hamba? Dia biasanya jadi hamba dulu. Kebiasaan jadi hamba adalah melalui peperangan. Apabila peperangan berlaku, pihak yang kalah akan ditawar dan akan dijadikan hamba. Okey, biasa begitu dulu. Maka di sana adalah ramai orang jadi hamba. Sekarang ni tak ada hamba. Jadi apabila dia hamba kepada kita, maka hamba ni dia ada beberapa kategori, ada beberapa pembahagian. Ada hamba mukatab, ada hamba mudabbar, ada hamba umul walad, ada hamba muba'am, dan ada hamba qin. Okey, kita cerita hamba qin ni hamba tuli. Hamba betul, sungguh-sungguh hamba. Okey, itu yang pertama. Dan ada hamba mudabbar. Benda pula mudabbar ni. Mudabbar ni tok ngulu di kabar gini. Mu merdeka kalau aku mati. Kalau aku mati mu merdeka. Perkataan mudabbar diambil daripada perkataan dubur. Dubur ni belakang, selepas. Jadi maksudnya dia merdeka selepas daripada kematian tuang dia. Jadi tuang dia kata, kalau aku mati mu merdeka. Maka tok mulu dia mati merdeka lalu dia. Itu nama dia hamba mudabbar. Lepas tu di sana ada hamba umul walad. Ummu makna ibu, walad anak. Ni merujuk kepada hamba perempuan. Hamba perempuan tok gulu dia bersetubuh dengan dia halal hamba kepada tok gulu dia sehingga dapat anak. Anak kok dapat tu anak tok gulu dia, mereka anak. Hamba perempuan tu tersebut telah bertukar menjadi umul walad. Apabila tok gulu dia mati, secara automatik hamba saat itu mereka. Okey, dua umul walad. Yang ketiganya hamba muba'am. Hamba muba'am ni hamba separuh. Dua orang dipakat beli hamba. Tiba-tiba seorang dia merdekakan bahagian dia dan dia tidak ada duit untuk membayar bahagian kawang dia.
Baik, maka ketika tu hamba saat itu separuh merdeka, separuh hamba. Itu nama dia hamba muba'am. Yang keempatnya hamba mukatab. Mukatab ni tok guru dia akad kitabah. Kita ada akad jual beli, ada akad sewa menyewa, ada akad pinjam meminjam. Dia di sana ada akad kitabah. Tu istilah dia. Akad kitabah mana? Tok guru dia khabar gini, katabtuka bi alf. Aku akad kitabah denganmu sebanyak 1000. Maksud dia mu bayar 1000 merdeka. Itu makna akad hamba mukatab. Maka hamba tersebut kata mana? Tok guru dia, qabil tu aku terima. Dia ada ijab qabul. Baik, aku terima. Maka hamba tu bertukar menjadi hamba mukatab. Maka apabila dia bayar ketetapan hak yang sebanyak kadar hak yang ditetapkan oleh tok guru dia, hak yang diterima, maka dia merdeka. Hamba dalam banyak-banyak hamba saat itu hak yang boleh terima zakat saja, hamba mukatab. Hak tu je, orang lain tak boleh terima zakat. Hak boleh terima zakat saja, hamba mukatab, kerana dia perlu kepada duit untuk menebuskan diri dia. Baik. Jadi ceritanya hamba mukatab mari jumpa dengan Rasulullah, mendatangi Rasulullah dan berkata, sesungguhnya aku tidak sanggup membayar hutangku. Sebab dia kira berhutang dengan tok guru dia. Sebab tok guru dia nak merdeka dia dengan bayar orang. Jadi dia berhutang dengan tok guru dia. Aku tidak mampu untuk bayar banyak sangat. Dia jumpa dengan Rasulullah. Baik, apabila dia jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia khabar kepada Rasul, maka tolonglah aku. Rasul suruh. Dia minta Rasul tolong dia, bantu dia untuk membebaskan diri dia. Ali menjawab, maukah kamu ajarkan satu doa? Kami riwayatkan, oh bukan Rasulullah, silap. Bukan. Sayyidina Ali yang bertukar tadi. Sekali lagi ya. Jadi Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Sayyidina Ali bahawa seorang hamba mukatab mendatangi Sayyidina Ali. Lepas tu dia minta Sayyidina Ali bantu dia untuk membebaskan diri dia kerana dia berhutang dengan penghulu dia. Maka Sayyidina Ali kata, mana? Ali menjawab, mahukah kamu aku ajarkan satu doa yang diajar kepadaku oleh Rasulullah. Dia Ali ni orang susah. Dia Ali ni orang fakir miskin, orang susah, orang tak ada benda. Sayyidina Ali ni, Sayyidina Ali lah, orang susah. Baik. Jadi dan Rasul penuh ajar doa kepada dia. Maka dia beramal dengan doa-doa tertentu, zikir-zikir tertentu yang Rasul ajar kepada dia. Maka mencukupi untuk dia perbelanjaan untuk dia dan anak-anak, isteri-isteri dia, mencukupi. Dia baca doa yang Rasul ajar kepada dia. Maukah kamu aku ajarkan satu doa yang diajar kepadaku oleh Rasulullah, sehingga walaupun kamu memiliki hutang sebesar gunung, Allah Subhanahu Wa Taala akan membayarnya. Maksudnya Allah Taala akan membantumu membayar hutang tersebut. Ucapkanlah, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ini doa yang Rasulullah ajar kepada Sayyidina Ali. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Maksudnya dia, Allahumma ya Allah, ikfini, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal daripada yang haram. Di sana ada perkara yang halal, di sana ada perkara yang haram. Jadi kita minta Allah Ta'ala cukupkan kita perkara yang halal. Baik. Kita di akhir zaman ni orang kadang-kadang orang nak kira dah halal dan haram. Sebab benda harta dunia ni benda manis sebenarnya. Manis pada rasa, patut manis pada penglihatan. Kadang-kadang kabur, gelap mata. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita, melindungi kita. Baik. Jadi kita minta berdoa kepada Allah, ya Allah, cukupkanlah aku dengan perkara yang halal daripada perkara yang haram. Patut wa aghnini, dan kayakanlah aku, cukupkanlah aku bifadlika dengan kurniaan daripadamu ya Allah, amman siwak, daripada mereka yang selain daripadamu. Minta Allah Ta'ala kayakan kita dengan anugerah daripada Allah, tanpa kita bergantung, tanpa kita perlu kepada orang lain. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan. Ada hadis yang telah kami nukilkan pada bahagian zikir pada pagi dan petang daripada riwayat Abu Daud, daripada Abu Sa'id Al-Khudri, tentang kisah seorang sahabat bernama Abu Umamah dan ucapannya, kesusahan dan hutang yang selalu menyertaiku. Baik, dulu ada dah cerita doa untuk kita dihilangkan hutang daripada kita. Ada doa yang dapat membantu untuk kita menjelaskan hutang. Zikir ketika rasa gundah, rasa susah hati. Baik, benda zikir
ketika kita rasa susah hati, rasa tak sedap hati, susah hati, serabut, benda zikir dia, ada zikir dia. Katanya, kami riwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Al-Walid bin Walid radhiyallahu anhu, dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku rasa gundah gulana, rasa tak sedap hati, mana rasa serabut ni yang. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, idza akhadhta madja'aka faqul a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun fa innaha la tadurruka aw la taqrubuka. Apabila engkau nak tidur, ucapkanlah a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada kemarahannya, hukumannya, dan daripada kejahatan hamba-hambanya. Minta Allah Ta'ala lindungi kita daripada kemarahan Allah, daripada hukuman Allah, dan daripada kejahatan hamba-hamba Allah, dan daripada godaan syaitan. Dan benda nak lagi, ada belaka dah, dekat belaka dah. Kadang-kadang kejahatan saat itu daripada manusia, kadang-kadang kejahatan saat itu daripada jin dan syaitan. Kita minta dan berlindung kepada Allah daripada kejahatan perkara tersebut. Baik. Dan agar mereka, yakni syaitan, tidak mendatangiku, nescaya kegundahan itu tidak akan membawa mudarat bagimu atau tidak akan mendekatimu. Dia tidak akan memberi mudarat kepadamu dan dia tidak akan mendekatimu. Dan kadang-kadang benda yang mari serabut mari dalam hati ni, siapa memberi mudarat, siapa kerja pula nak kerja, dan dia nak buat benda dah nak kerja, dah nak tu shopping je boleh pergi, dah dia buat belaka. Baik, jadi akan mengganggu kita, kehidupan kita kan, memberi mudarat kepada kehidupan kita kan. Jadi kita baca doa ni sebelum daripada kita tidur. Baik, doa ni baca sebelum tidur. Tengok tidur nak baca mana? Memang baca sebelum tidur. Baik. Sebenarnya kami riwayatkan juga dalam kitab Imam Ibn Sunni. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Allah Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.